wa sallam ala rasulillah fi kulli wa nafasin adada ma wasallallahu. Allahumma inni aqaddim ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatarifu biha ahlus samawati wa al-ard wa kulli syai'in wa fi ilmika kan uqaddim ilaika bayna yaday zalika kulli la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallallahu. La ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallallahu. La ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallallahu. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa la ta'sir karim. Alhamdulillah tuan-tuan yang perempuan yang berkenan taala, syukur kita kepada taala. Pada malam ini kita pengijazahan untuk ismu kafi tahap guru kan, tahap tinggi dah ada dah. Di ismu kafi ni dia ada 3 tahap lah, tahap biasa, lepas tu tahap tinggi dan juga tahap guru. Dan biasanya ustaz keluar tahap biasa dan tahap tinggi saja, ustaz tak keluar tahap guru, tapi ni ustaz keluarkan tahap guru lah insya-Allah. Untuk ni khas untuk anda semualah. Sebab ramai yang bertanya bila nak keluarkan tahap guru. Jadi ustaz harap bila tuan-tuan dah terima sebagai guru ni, tuan-tuan amal dan juga tuan-tuan boleh turunkan kepada orang lain lah. Tidak ada halangan untuk tuan-tuan turunkan orang lain. Okey. Dan kalau selepas 5 tahun anda mengamalkan, ingat dengan betul-betul, setelah 5 tahun anda mengamalkan, bukan setelah 5 tahun anda memiliki ismu kafi, bukan. Lain, memiliki dengan mengamal lain. Memiliki ilmu ismu kafi anda terima dari ustaz, tak amal lepas 5 tahun anda nak jadikan yang mengamalkan. Contohnya 5 tahun anda milik ilmu ismu kafi, anda tak amal, tapi anda ajar orang lain. Itu memanglah boleh anda, sebab anda dah tahap guru, anda boleh ajar orang lain. Tetapi anda tak amal pun, anda sendiri tak amal, maka selepas 5 tahun anda tak boleh jadikan murid anda itu sebagai guru atau sebagai guru kepada ismu kafi, tak boleh. Anda boleh mengajar tahap asas, anda boleh mengajar tahap tinggi, tetapi nak jadikan murid tahap guru tak boleh, sebab anda tidak beramal. Jadi anda akan beramal selama 5 tahun, baru anda boleh jadi anak murid anda sebagai seorang guru ismu kafi sebagaimana yang ustaz ajar ni hari ni. Begitulah anda ajar pada anak murid anda. Jadi catat betul-betul. Ada penambahan amalan ni dalam tahap guru ni ada lah. Dan di samping juga ustaz bagi hadiah pada anda malam ni, ucapkan terima kasih kepada anda semua, komitmen anda. Jadi ustaz bagi satu amalan panggil hizib isyraq lah pada anda insya-Allah. Jadi ustaz saya dah masuk semua dah. Kalau dia orang lama masuk, dia orang boleh tengok rakaman. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya ustaz. Kita minta admin buka. Kalau anda boleh buka yang gambar mic ni kan, bukan nak bercakap ustaz, boleh tanya lah insya-Allah. Kita lama mungkin ustaz akan ambil masa lebih kurang 9:30, pukul 10:30, paling lama habis insya-Allah. Okey, catat kan, tuan-tuan catat, kita pergi pada nota insya-Allah. Kita minta admin tolong keluarkan nota kalau boleh. Okey, admin dah keluarkan nota. Okey, kita ada next. Amalan dia. Okey, ini macam biasalah, asma pokok tak ada berubah dah semua. Tuan-tuan dah biasalah. Kita dah biasalah, admin kita teruskan macam biasa, macam biasa. Sampai istighosah, kemudian buat amalan macam biasa. Okay, macam kita teruskan. Kita pergi pada bawah sampai ke isim bi khafi dah. Ustaz nak isim bi khafi dah. Sampai pada isim bi khafi. Okey, masih itu lagi. Kat sini. Di sini tuan semua untuk mengamalkan isim bi khafi ni tahap guru. Okey, isim bi khafi ni tahap guru. Catat betul-betul. Tuan-tuan dan perempuan kena berpuasa 1 hari. Berpuasa mutih 1 hari. Ingat, berpuasa mutih 1 hari. Boleh? Ingat, berpuasa mutih 1 hari saja. Bukan lama, tak, 1 hari je. Jadi bila anda nak mula mutih tu, bila sebut mutih ni,
Okey, bila nak mutih, bila sebut mutih, minum air kosong dengan nasi kosong. Tak ada garam, tak ada apa. Air kosong, nasi kosong je. Garam pun tak boleh masuk. Dan anda tak boleh makan apa-apa. Hanya nasi kosong, air kosong je. Kalau anda makan kerak nasi, tak jadi. Batal juga. Batal kan? Anda kena makan nasi kosong, air kosong. Nasi putih, air putih. Kalau Indonesia panggil, nasi putih, air putih. Air itu air kosong. Air putih, air kosong lah. Okay, ingat nasi kosong, air kosong. Kalau tuan tak makan kerak dia, tak boleh. Sebab kerak dia ada rasa. Tak mau. Kita tak mau macam tu. Ingat Okay, puasa sunat macam biasa. Kalau anda nak ambil puasa, kita lama, kita pada berapa bulan? Pada 18 hari bulan ni, kita masuk 15 Syakban. Anda nak puasa hari tu boleh, hari Jumaat tu boleh. Tapi eloknya kalau anda nak puasa, anda berpuasa pada hari Khamis. Hari Khamis lagi anda berpuasa biasa, tapi hari Jumaat tu anda berpuasa mutih. Kena ingat. Sebab hari Jumaat anda tidak boleh berpuasa dia seorang-seorang. Jumaat tak boleh sebab dia ni Sayyidul Ayyam. Tak boleh, kita tak boleh puasa dia satu-satu. Hari Jumaat kita puasa seorang-seorang je. Maksudnya hari Jumaat saja kita puasa. Hari Khamis kita tak puasa, hari Sabtu tak puasa. Tak boleh macam tu. Okey. Jadi Ustaz Haidan canangkan anda berpuasa pada hari Khamis. Itu hari Khamis tu 17 hari bulan. 17 hari bulan anda berpuasa tu hari Khamis tu anda berpuasa biasa je. Anda berpuasa. Berpuasa biasa saja. Cuma cuma bila anda berbuka puasa tu, berbuka puasa pada hari Khamis malam Jumaat tu, anda bermulalah mutih anda. Bermulalah mutih anda. Anda buka puasa tu, anda dah buka puasa dengan air kosong, nasi kosong. Hari Khamis malam Jumaat tu. Okey. Malam tu kita baca Yasin 3 kali kan. Malam tu malam nisfu Syaban. Kalau anda nak buat malam nisfu Syaban lah. Kalau anda tak mau buat malam nisfu Syaban, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak kena Jumaat. Anda tahu, Ustaz saya nak buat bulan puasa lah. Boleh, tak ada masalah. Kalau anda nak buat bulan puasa, tak ada masalah. Okey, cuma Ustaz nak bagi anda ni, kalau anda ingin buat pada hari Khamis minggu depan. Ataupun besok anda boleh buat dah. Besok, okey, anda besok anda kalau anda nak puasa besok, okey, pastikan sahur ni anda dah mutih kerana nak buat esok. Cuma Ustaz nak bagi cadangan pada anda, daripada tuan-tuan semua, cadangan, cara yang paling baik sekali ialah anda kena bermulakan mutih tu pada waktu maghrib satu hari sebelum puasa. Contohnya besok anda nak puasa. Contohnya besok hari Rabu nak puasa. Patut maghrib tadi, bila azan maghrib, Allahu Akbar, azan maghrib, maka anda pun niat, ya Allah, aku nak mutih dah malam ni. Aku nak mutih dah. Jadi anda makan nasi kosong, air kosong. Pukul 8, pukul 9 malam, lepas Isyak. Anda lapar, anda makan nasi kosong, air kosong. Pukul 11 malam, anda lapar, makan nasi kosong, air kosong. Itulah. Sahur pun anda makan nasi kosong, air kosong. Lepas tu anda berpuasa. Berpuasa sunat, besok hari Rabu, sampailah anda berbuka puasa, nasi kosong, air kosong juga. Itu jadikan 24 jam lah. 24 jam. Selepas pada anda buat amalan ni baru anda boleh makan mie, boleh makan pizza, boleh makan shell out, boleh makan apa-apalah. Nak makan apa-apalah. Nak balas dendam ke? Nak balas dendam satu hari tak makan apa-apa pun. Okey, nak balas dendam, balas dendam lah. Tak ada masalah kan? Okey. Boleh? Okey, ingat faham tak? Kalau anda nak puasa esok lah. Contoh malam ni sempat lagi. Tapi malam ni dah 9:30 dah lewat dah. Kalau anda nak mutih pun malam ni dah boleh dah. Ya Allah, aku nak mutih. Aku nak mutih ni. Bukan puasa lagi. Aku nak mutih. Maksud mutih ni, pukul 9:30 ni, anda dah tak boleh makan. Jadi kalau anda berbuka puasa besok, anda kena nasi putih, air putih juga, dan sampai pukul 9:30 baru anda boleh makan nasi biasa. Sebab anda bermula mutih anda pukul 9:30 malam. 9:30 malam. Jadi dia kena 24 jam mutih tu. Mutih tu 24 jam. Dia tak boleh tu. Contoh kalau anda sahur besok. Besok pukul 5 lah anda bangun. Anda pun makan nasi. Nasi putih, air putih tu. Nasi kosong, air kosong. Anda berpuasa. Di situ bermulanya anda mutih, maka anda pun puasa. Besok anda puasa. Anda buka puasa. Malam besok, maghrib buka puasa. Nasi putih, air putih. Anda tak boleh makan apa-apa lagi tak sampai pukul 5 pagi lusa tu. Pagi Khamis tu. Tak boleh. Sebab tu Ustaz bagi cadangan anda, kalau anda nak mutih, anda mutih pada sekarang. Mutih sekarang. Jadi tak lama sangatlah. Kalau 9:30 tu tak lamalah. Sempatlah kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib, kita sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak kita baca Quran sikit. Pukul 9:30 dah masuk, terus kita boleh makan makanan yang kita ingini. Boleh? Kalau tak faham,
Boleh tanya ni. Ketahuan boleh tanya, boleh guna voice voice. Kalau boleh tanya. Boleh guna voice tanya ustaz. Insya-Allah. Okay, ada hantar WhatsApp. Kalau tanya boleh tanya, kita minta kalau anda boleh buka mic, tanya ustaz cara-cara terus, insya-Allah ustaz akan jawab, insya-Allah. Jadi no tanya maknanya puasa mutih ismu khafi tak guru ni, maksudnya puasa mutih ismu khafi tak guru. Contohnya mula maghrib niat mutih, seterusnya time sahur dan berbuka puasa, ya betul. Syaratnya 24 jam, mutih 24 jam. Mutih. Ingat tu, 24 jam mutih. Ingat kalau anda mula pukul 9.30 malam ni, mutih anda niat mutih, maka pukul 9.30 malam besok tu baru anda boleh makan makanan biasa. Ingat tu, mutih 24 jam. Kalau anda buka puasa macam anda buka puasa terus dengan makan nasi, maka terbatal mutih anda kena buat balik. Ingat betul-betul ustaz bagi jelas ni. Jelas ni. Puasa mutih 24 jam. Puasa tu macam biasa. Mutih anda tu 24 jam. Mutih tu. Ingat. Puasa macam biasa kita puasa sunat, saja ke puasa sunat 2 rakaat pula saja ke puasa sunat kerana Allah Taala. Tak apa. Saja ke puasa qada. Contohnya okey, kita tak habis qada, saja ke puasa qada kerana Allah Taala. Tak ada masalah. Tapi mutih tu kena 24 jam. Mutih kena solid 24 jam. Tengok jam kita bermula bila. Tapi kalau anda bermula sahur besok, maka penat sikitlah. Penat sikitlah andanya malam besok. Tengok anak makan ayam Kentucky, isteri kita makan ayam percik, pensan kita dah. Jadi elok sekarang ni kalau anda nak niat, kalau anda nak puasa besok lah, sekarang ni boleh niat dah. Okey? Harap adalah siapa nak tanya soalan ustaz, boleh tanya guna voice guna voice. Lebih baik, lebih jelas. Okey, kalau ada soalan tanya Okey. Pertama kena puasa mutih. Wajib dah puasa mutih tu. Tak boleh. Tidak, anda tak boleh tahap guru. Okey, selama anda okey, selepas anda berbuka puasa, ingat selepas anda berbuka puasa, tak kira lepas maghrib ke lepas isyak ke tak kisah. Selepas anda berbuka puasa, anda kena baca kena baca selawat kubra. Ustaz minta maaf, ustaz lupa nak masuk selawat kubra dalam ustaz lupa, terlepas pandang sebenarnya. Terlepas pandang. Bila buka kitab lu tengok Allahu Akbar, lupa. Hari ni ustaz buka tu Allahu Akbar. Lupa nak bagi pada admin, pada Azwan, tuan Haji Azwan, bagi selawat kubra tu untuk dimasukkan. Tapi tak apa. Ustaz akan bagi malam ni pada admin, pada tuan Haji Azwan, untuk tuan Haji Azwan hantar masuk dalam grup anda, grup Telegram kita, Ismu Khafi Tak Guru. Okey, kena baca selawat kubra, dia bukan selawat azimiyah, selawat kubra. Selawat kubra sebanyak 11 kali. Ingat, catat. Baca selawat kubra 11 kali pada selepas kita berbuka puasa tu. Selepas kita berbuka puasa. Ingat selepas kita berbuka puasa. Selepas maghrib ke, selepas isyak tak kisah. Okey. Baca selawat 11 kali dan baca ismu khafi saja, bukan asma pokok apa semua. Baca ismu khafi saja. Asma pokok tak perlu baca. Baca ismu khafi saja. Okey. Baca dia 99 kali. Okey, baca dia 99 kali. Habis satu set, ulang balik. Habis satu set, ulang balik. Habis satu set, ulang balik. Habis satu set. Maksudnya, ismu khafi saja. Tidak termasuk asma pokok dan wirid pokok tak termasuk. Hanya ismu khafi saja anda baca 99 kali. Dimulai dengan, dia bezalah. Dia beza. Tahap asas, ada asma pokok, ada wirid pokok. Tahap tinggi, ada asma pokok, ada wirid pokok. Tahap guru, tak ada asma pokok, tak ada wirid pokok. Tak ada asma pokok dan tak ada wirid pokok. Kena ingat, tak ada asma pokok dan tak ada wirid pokok. Kalau saya nak baca, boleh Ustaz. Kalau saya nak baca asma pokok, wirid pokok, boleh, silakan, tak ada masalah. Tak ada halangan. Itu terlebih baiklah, terlebih baik. Terlebih baik. Pasal sekarang ni, bila sebut ismu khafi ni, guru tak guru ni, Ustaz khusus tumpu kepada isim bi khafi saja. Isim bi khafi saja. InsyaAllah. Okey, Cikgu Nur jawab. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Selepas buka puasa, pas maghrib atau pas isyak, baca selawat kubra 11 kali dan baca ismu khafi 99 kali. Okey, betul? Betul lah? Betul.
Ingat dah, catat betul-betul. Malam tu saja, tuan-tuan. Malam tu saja. Kalau boleh, 41 malam, bukan. Malam tu saja. Malam tu penat sikit lah. Penat sikit. Tapi anda kena, kalau dah tak guru macam ni lah. Ustaz, saya tak mau buat lagi boleh. Saya nak buat lepas raya lah. Boleh, tak ada masalah. Ustaz dah ijazah pada anda terserah pada anda. Anda nak bila. Tapi selagi anda tak buat ni, anda tak boleh turunkan ilmu tu kepada orang lain. Tapi kalau anda dah tahap guru, anda dah buat ni, maka anda boleh turunkan kepada orang lain. Hatta kalau master, grand master pun, dia kena buat macam ni juga. Grand master ustaz pun, master ustaz, dia kena buat ini juga. Sebab apa? Ismu Ghafir dia adalah satu amalan khusus. Ada amalan khusus. Dia ada kaedah khusus tahap gurunya. Ada kaedah khusus tahap guru. Macam dekat dengan ibu kalimah, ada tahap khusus. Macam panjang bayu, ada tahap khusus. Dia ada tahap khusus. Okay? Boleh Boleh semua? Okay, ada soalan lagi ni. Semua pakai type semua. Kita tak ada type? Okay, tak ada. Okay. Okay, selepas anda buat puasa mutih dan amal selawat kubra 11 kali dan juga Ismu Ghafir 99 kali, maka anda amal hari-hari sebagai rutin anda selepas subuh, selepas maghrib, selepas subuh, selepas maghrib, selepas subuh, selepas maghrib. Melakukan, tidak ada tempoh 41 hari, tak ada. Tak ada tempoh 41 hari. Okay. Amalan dia hanya baca sekali sajalah. Baca selawat kubra sekali dan terus baca Ismu Ghafir satu kali. Itu je. Selepas subuh baca selawat kubra sekali dan baca Ismu Ghafir sekali. Tak ada asma pokok dan tak ada wirid pokok lagi. Tak ada wirid pokok. Yang tu untuk asas dan juga tahap tinggi aja. Tapi kalau nak baca, ustaz saya dah biasa baca dah asma pokok dan wirid pokok, boleh tak saya nak baca juga? Silakan. Lebih afdal ustaz kata, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Okey? Boleh? Tak ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, sekejap ni. Sekejap ya, habis. Sekejap habis. Mudah je. Okey, mudah je tuan semua. Okey, dan tuan-tuan semua, tuan-tuan kena ingatkan, baca ni sekali lalu dah. Masa tahap tinggi ustaz ajarkan. Kita baca wa asam Musa fi yadi faman ra'ani habani wa khafani wa ata amri. Kita baca kita ulang berapa kali? Kita ulang 7 kali kan. Lepas tu wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu ilai qada hajati, kita ulang 21 kali. Wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani habani kan. Wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani habani. Okey, kita baca tu 12 kali. Kita baca 12 kali. Yang tu sewaktu anda mengamalkan sebanyak 99 kali ni, tak perlu ulang-ulang. Baca selalu satu-satu semua. Satu sekali lalu semua baca. Tak perlu ulang-ulang. Tak perlu ulang-ulang. Bila dah anda amal selepas subuh, selepas maghrib tu, baru anda kena ulang-ulang balik. Untuk mas kahwin lah. Dia panggil mas kahwin. Mas kahwin ni, puasa ni mas kahwinnya, maka anda tak perlu ulang-ulang. Anda baca terus sekali. Sampai habis. Sampai habis, ulang balik. Sampai habis, ulang balik. Sampai habis, ulang balik. Sebanyak 99 kali. Okey? Bila anda amal selepas subuh, selepas maghrib, baru anda baca selawat kubra dan baca Ismu Ghafir dan sampai kat wa asam Musa tu kena ulang 7 kali, sampai kat wa khatamu Sulaiman ala lisani ulang 21 kali, sampai kat wa nuru Yusuf ala wajhi famurani ahabani tu ulang 12 kali. Tu macam itulah. Jadi balik macam biasa jugalah. Sekali selama mana? Selama-lamanya selagi anda hendak menggunakan Ismu Ghafir. Ismu Ghafir ni tuan semua memang hebat. Ustaz dah amal bertahun-tahun ustaz amal. Memang nampak kehebatannya. Memang jarak jauh ke jarak dekat memang kehebatannya. Memang nampak. Okey. Ismu Ghafir ni tuan semua kita boleh mendatangkan. Ini ustaz cakap terang pada tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan tak mahu berurusan pun tak apa. Kalau tuan-tuan nak berurusan pun tak apa. Okey, ustaz terang pada tuan-tuan semua. Ismu Ghafir ni adalah anda boleh mendatangkan khadam, iaitu penjaga ataupun muwakal. Dia panggil muwakal kepada Ismu Ghafir ni. Ada satu muwakal yang mereka dah nama dia wakil kepada Ismu Ghafir ni. Dia ada. Muwakal. Muwakal ni adalah ataupun dia panggil khadam kepada Ismu Ghafir ni. Kalau anda tak mengguna pun tak apa, anda nak guna pun tak apa. Dia tak akan datang kalau kita tak jemput dia, kita tak panggil dia tak akan datang. Dia tak ada. Dan khadam ni adalah khadam yang baik, dia merupakan wali Allah, dia bukan jin-jin yang pangkat rendah, bukan. Bukan. Ini dah dipanggil khadam penjaga
ismu khafi. Bukan jin-jin, bukan masalah bukan jin-jin semua. Okey. Kita ada kalau kita dalam benda-benda gaib ni kita tengok ada apa yang paling tinggi sekali malaikat lah. Yang kedua tuan-tuan semua, yang kedua kita panggil rijal ghaib lah. Yang ketiga dia panggil ni rijal ghaib. Lepas yang ketiga yang pertama yang ketiga adalah jin. Ni. Jadi ni dia panggil khadam. Ya, macam gini, macam qul huwallah. Qul huwallah tu dia ada penjaga dia ataupun muwakal dia, iaitu Syekh Abdul Samad, Syekh Abdul Wahid. Dia ada penjaga dia qul huwallah. Macam ayat kursi dia ada Syekh Kandias, dia ada penjaga dia dah. Dia ism khafi ni ada penjaga dia. Macam ayat kursi juga kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan kan tuan-tuan terima amalan ni. Pada ustaz pun ada ayat kursi qadam itu untuk dapat qadam nak panggil Syekh Kandias untuk bantu kita dalam urusan kita boleh. Ustaz ada kaedah nak amalnya dan qul Allah pun ustaz ada. Bismillah pun ustaz ada. Kadang-kadang penjaga dia. Penjaga pada itu. Kita boleh panggil dia. Okey, salah ke ustaz? Bagi ustaz, dia ada dua pendapat. Ada seorang ulama kata tak boleh, yang menolak kata tak boleh. Yang kata boleh, ada alasan-alasan. Masing-masing punya alasan dan kita boleh pakai kedua. Tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mau pakai, okey, letak tepi je. Tuan-tuan boleh pakai sendiri dan dia tak akan datang kalau tuan-tuan tak panggil. Mereka ni orang suci, orang bersih. Mereka ni tak sebab tu pantang larang ni ismu khafi ni tahap guru ni memang tuan-tuan tak boleh buat maksiat. Tuan-tuan tak boleh buat maksiat. Okey, kalau tuan-tuan buat maksiat, kalau tuan-tuan buat maksiat kan bukan apa? Ilmu ni akan jadi tawal. Tawal bukan tawal habis hilang tak. Ada amal balik, amal balik dia akan datang balik lah. Cuma pihak-pihak yang muwakal tadi takkan datang lah kalau tuan-tuan panggil. Kalau tuan-tuan sering buat maksiat dia takkan datang lah. Okey. Ini ustaz bagi tuan-tuan faham. Jangan tuan-tuan ustaz buru ilmu ustaz ada jin ni. Bukan. Bukan. Ini dipanggil muwakal. Mereka yang menjaga, yang telah ditugaskan oleh Allah Taala untuk menjaga ismu khafi, amal ismu khafi. Amal ismu khafi sebab dia panggil amalan ismu khafi, amalan hulu balang. Malaikat 4 dia panggil. Ada malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Azrail ada. Dan ada sahabat 4 itu Rasulullah SAW, Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Ada ustaz ada buka dalam satu komen dalam Facebook tak silap kan, dalam Facebook ada orang komen tentang ini. Dia tiru yang ustaz 100%. Kata-kata ustaz 100%, dia tolak. Dia hentam ustaz. Dia hentam ustaz. Tak apalah. Sebab tu kata bagi orang yang tak faham dia tak tahu. Bagi orang faham dia tahu. Memang ustaz memang dalam segi amalan tu semua memang tak usah kata apa dah semua. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim pun 786 kali, ambil kat mana? Nabi buat ke? Dia tanya. Nabi buat ke? Itulah orang perempuan tu. Nabi tak pernah buat pun. Macam ibu kalimah. Awak nak tanya awak lah. Macam mana? Baru ni ustaz mengajar ibu kalimah untuk satu syarikat dia. Satu syarikat dia ustaz buat. Mengajar untuk staff, untuk dia punya anggota dia. Ustaz pergi. Tanya. Ustaz nak tanya satu ustaz. Ibu kalimah ni ada pada zaman Nabi ke? Tak ada. Ni ilmu ulama-ulama zaman sekarang ni. Jadi kalau tak ada macam mana kita amal? Sedangkan Nabi tak amal. Dia kata gitu. Dia ustaz mudah je, ustaz belasah mudah je. Awak tuan dari mana? Saya dari Johor. Tuan datang apa? Dengan kereta. Kenapa tuan datang kereta? Nabi tak pernah naik kereta pun. Tu dia diam. Nabi tak pernah naik kereta pun. Nabi naik unta. Kenapa tuan naik kereta? Mudah je. Orang cerita pusing gitu je. Itu tuan dia pun diam. Okey. Sebenarnya inilah nak beritahunya kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada pada umat-umat zaman dulu. Umat zaman ni. Sebab tu semua ilmu macam ni tidak ada di Mesir, tidak ada di Saudi, tak ada semua ilmu macam ni. Ustaz pernah ramai anak murid ustaz daripada Mesir datang ambil grandmaster dengan ustaz. Betul. Ramai datang. Dia sendiri pun kata pelik betul. Kenapa di Mesir tak ada? Kenapa di Saudi tak ada? Ilmu macam ni. Ini nak bisa istimewa kena kemelayuan kita. Sebab tu tuan semua dikatakan Islam akan bangkit di Nusantara. Di Nusantara. Islam akan baca sebab tu sekarang ni para Yahudi dia takut sekarang ni. Sebab tu dia hentang nak henyak orang Nusantara ni. Tapi bila kita ada amalan seperti ni, sebab tu Ustaz beritahu tuan semua, amal jangan tak amal. Amal bila dah jadi tuan semua, tuan-tuan nak amal tak sempat dah. Tuan-tuan, ismu khafi ni bila berlaku peperangan, Ustaz tutukan. Kita nak cakap tentang muwakal ni. Muwakal. Ilmu ismu khafi ni bila berlaku peperangan tuan semua, tuan-tuan baca ismu khafi tu, tuan-tuan hentak kaki 3 kali. Dam, tumit kaki tu. Dam. Tu dia. Insya-Allah tuan-tuan akan menang. Tuan-tuan akan menang. Tak usah kata perang, bergaduh pun boleh dah, cukup dah. Bergaduh pun cukup dah. Orang kepung kita, ada 3 orang nak pukul kita. Kita baca ismu khafi.
Kita cakap, di sini tuan semua kita baca Ismul Kafi lah. Kita baca Ismul Kafi. Oh, sempat ke Ustaz? Sempat ke Ustaz? Sebab tu kita nak turun pada rumah, baca Ismul Kafi dulu, baca Ismul Kafi dulu. Baca Ismul Kafi dan terus baca selawat kubra dan terus baca Ismul Kafi, turun. Bila kita turun pada rumah kita tuan semua, bila berlaku orang serang, kat sinilah pentingnya asma pokok. Kat sini asma pokok penting. Pentingnya asma pokok. Kalau grandmaster pun ataupun master pun dia kena guna asma pokok ni untuk nak panggil muakkal tu. Nak dapat bantuan daripada muakkal tu. Okey, salah ke panggil muakkal? Okey, ustaz tu ginilah. Ustaz berjalan, tiba-tibalah ada orang 3 orang nak pukul ustaz. Ustaz dah tua dah tuan, tak larat dah. Nak lawan tak larat dah. Nak lagi pun tak larat dah. Jadi ustaz kebetulan ada Safaruddin ada tengah Safaruddin duduk jauh duduk nampak ustaz. Ustaz pelan-pelan. Safaruddin datang tolong ustaz tolong. Safaruddin datang tolong ustaz. Safaruddin pandai silat. Pandai banyak belajar dengan ustaz. Dia pun grandmaster. Okey, dia belasah 3 orang tu. Lepas tu okey terima kasih Din Safaruddin terima kasih dah tolong ustaz. Salah tak ustaz panggil dia? Dalam masa yang sama kita tak ada orang. Tak ada orang nak bantu kita. 3 orang. Hanya kita ada Ismul Kafi saja. Kita minta ya Allah Ta'ala hadirkanlah. Okey, bila kita baca kita tak ustaz berhati tadi ustaz tak bergantung pada Safaruddin pun hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Cuma sebagai syariatnya panggil Safaruddin datang tolong ustaz. Ustaz nak pukul ni. Safaruddin pandai silat dia belasah kawan tu. Jadi dalam masa ni bila kita kena serang tuan semua, kita baca asma pokok, tarik nafas, tahan, baca 3 kali asma pokok, hentak kaki 3 kali. Tap. Tadi semua kafi kita baca kan kat rumah ni. Kita baca, bila kita baca, muakkal ni dah standby dah. Dia standby je. Dia ikut kita. Tunggu kita panggil je. Kalau kita tak panggil lah. Dia tengok je lah. Kalau kita kena berasa, dia tengok je lah. Dah kalau tak panggil aku, dia tengok je. Safaruddin sama-sama. Dan ustaz tak panggil saya tengok je. Ustaz kena berasa. Dia kata, saya tengok lah. Saya ingat kan, dah ustaz guru saya kan. Takkan ustaz tak lawan. Ustaz dah tua dah. Debu kena belasah. Dah ustaz. Jadi, Din, kenapa dia tak tolong ustaz? Ustaz tak panggil, takkan saya nak pergi. Sama juga macam dia. Sama juga tuan semua sama. Salah ke? Kalau salah kita panggil muakkal tu, salah juga kita panggil Safaruddin tu. Tu saja. Sekarang ni hati kita bergantung pada siapa? Adakah hati kita bergantung pada Safaruddin ke? Atau hati kita bergantung pada Allah Ta'ala? Atau hati kita bergantung pada muakkal tadi? Atau kita bergantung pada Allah Ta'ala? Di sini timbulnya penggunaan jin boleh tak boleh? Boleh tak boleh jin? Boleh tak boleh? Sebab tu kalau kita tak ada, sebab tu ustaz ajak jom kita belajar tauhid. Bila kita belajar tauhid, kita tahu kedudukan kita ni siapa, kedudukan Allah Ta'ala macam mana, kedudukan makhluk macam mana. Baru kita tahu. Tadi macam tadilah kita dalam kelas tadi, dalam kelas usul tahqiq tadi banyak membicarakan tentang dia panggil majaz akli saja. Majaz akli. Semua apa yang kita buat ni semua majaz akli, pinjaman daripada Allah Taala saja. Ustaz panggil Safaruddin. Sebenarnya walaupun ustaz panggil Safaruddin ni, sebenarnya sebenarnya ustaz panggil Safaruddin sebenarnya bantuan Allah Taala tu sebenarnya, bantuan Allah Taala. Bukan Safaruddin yang menggerakkan Safaruddin boleh tolong ustaz, boleh bersilat, boleh pukul orang tu. Semua Allah Taala, bukan bukan Safaruddin. Safaruddin hanya majaz akli saja. Pinjaman saja. Macam kita akan ubatlah tuan-tuan. Ustaz betul terang. Ustaz pergi booster. Hari Selasa ustaz pergi booster. Dia sebelum tu ustaz dengan jadi Hotel Marjah 2 hari 1 malam. Memang penatlah. Ustaz kena berdiri. Lama tak berdiri. Selalu mengajar duduk atas kursi ni dengan online kan. Sekarang ni mengajar berdiri. Buka sana, buka sini, buka sana. Tamu pula orang ni baru. Kalau tuan-tuan ni ustaz tahu dah, ustaz faham tuan-tuan orang lama dah dengan ustaz ni. Ni tamu mengajar baru, buka sana, tanya orang tu, tanya sini, buka sana. Jadi letih. Hari tu ustaz tengok adalah keluar rashes sikit-sikit lah. Bintik-bintik kecil di kaki ustaz. Ustaz kata ni sebab aku letih ni jadi macam ni. Hari Selasa, bump inject booster. Besok, keluar rashes. Habis satu, dekat daripada perut sampai ke bawah. Sampai kaki, rashes keluar. Keluar. Ustaz ingat kau biasa je. Ustaz ingat kau ni biasa ni. Biasa ustaz pun pernah kena. Bila ustaz letih sangat, dia akan keluar. Ustaz pernah dulu, ustaz pernah masuk maraton. Jangan bunyi maraton ustaz handal. Ustaz masuk 5 km je. Orang lain masuk 12 km, 20 km. Ustaz masuk 5 km. Paling rendah sekali. Ustaz kita tanya, yang paling rendah berapa? 5 km. 5 km ustaz ambil jalan kaki je, bukan lagi. Balik tu memang berlaku macam ni. Dia panggil rest, dia panggil apa dah? Stress allergic dia panggil. Stress allergic.
Jadi semalam ustaz terlampau tak tahan dia tuan-tuan. Terlampau dia keluar, rasa keluar. Yalah, ustaz pun pergi jumpa anak murid ustaz di apa dah, di dia ada klinik di apa dah, di Bukit Jelutong. Saya jumpa dia, jumpa dia, dia kata ustaz ni sebenarnya ustaz ni dia panggil apa dah, stress allergic ni. Ustaz stres, letih ustaz letih, stres betul letih. Jadi bila tambah dengan booster pula, booster dia akan cari penyakit mana yang ada pada kita, dia boost pula. Sebab kalau orang tak ada sakit jantung, dia keluar jantung. Kalau keluar sakit lelah, dia akan keluar lelah dia macam booster lah. Jadi dia kata, habis ustaz suruh saya macam mana? Terus pada Ali lah, nak buat macam mana? Kata, dia tetap apa, saya bagi ubat. Kalau ustaz boleh tahan ke? Kalau ustaz tak boleh tahan, saya inject lah. Tak apalah, ustaz boleh tahan lagi ni. Okey, dia pun bagi ubat. Jadi ustaz bagi makan ubat, ustaz pergi jumpa Dr. Ali tadi, itu adalah majaz akli dia panggil. Minta tolong dengan dia. Tolong Ali, tolong ustaz jadi macam ni. Okey, tolong, minta tolong dah. Salah ke ustaz minta tolong dia? Salah ke? Situ kita kata, salah ke? Lepas tu dia pun bagi makan ubat. Ustaz makan ubat ni, ada steroid sikit ustaz, ada steroid dan ubat ni akan ngantuk. Ustaz makan malam. Ustaz pun makan balik. Bila ustaz makan, insya-Allah dia akan kurang rasa akan kurang. Jadi semalam ustaz makan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pergantungan kita pada Allah Taala, bukan pada ubat dan bukan pada doktor tadi. Bukan pada murid ustaz, hati ustaz pada Allah Taala. Tak ada masalah pun. Makan ubat, bangun pagi ni tengok rashes tu ada tapi dia tak tumbuh dah, tak itu dah. Dah okey dah. Masuk petang ni dah nampak lain. Ustaz tengok sekarang ni pun dah nampak lain sikitlah. Alhamdulillah. Allah Taala. Ni sini dia panggil istighosah ni, istighosah. Ada ustaz agak semua faham dah. Kalau tuan-tuan rasa tak mau, tak apa, tuan-tuan tak perlu gentak kaki. Kalau tuan-tuan tak kaki, memang dia akan datang. Datang tu semua dalam bentuk subjektif. Kalau Allah Ta'ala buka mata batin anda akan nampak. Kalau Allah Ta'ala tak buka mata batin anda tak nampak. Cuma anda akan nampak akan berlaku perubahan pada apa yang akan berlaku pada waktu itu. Contohnya kita berjalan-jalan, orang nak pukul kita. Kita dah baca dah tadi, kita selawat kubra, kita baca isim bikafi. Tadi kita baca dah sekali, kita keluar rumah. Sampai nampak orang tu nak pukul kita, kita terus tarik nafas, kita baca asma pokok. Asma pokok je. Jangan beri pokok, asma pokok je. Sebab tu tuan-tuan kena latih. Asma pokok tu satu nafas baca 3 kali. Kena baca. Tarik nafas tahan, terus tak kaki. Habis baca asma pokok tu, terus tak kaki. Dam. Guna tumit. Jangan guna tapak kaki, guna tumit. Dam. 3 kali tu. Tuan-tuan tengok saja, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok aja. Sama ada tuan-tuan ada kekuatan untuk lawan ataupun tuan-tuan tengok depan mata tuan semua, orang tu akan terbatin. Tong akan jatuh. Itulah. Wallah alam. Macam mana tak tahu. Tapi ustaz beritahu, anak murid ustaz di Sarawak yang ustaz pernah cerita, dia ni maha guru. Dia pergi, dia amat Ismul Kafi. Memang kau punya amat Ismul Kafi. Mula-mula dia jumpa ustaz, dia belajar pun ustaz bagi Ismul Kafi mula. Baca. Dan jadi dia pergi parking di satu shopping complex, kereta Cina parking belakang. Dia bawa barang, Cina ada 5 orang. Tuan semua. Jadi dia beritahu bang, bos, dia panggil bos, saya nak undur kereta bos. Kalau boleh buat alih, Cina tu tak tahu je. Dia pergi sekali, pergi 2 kali, sampai pergi 3 kali, Cina tu buat macam ni kat dia. Macam ni. Buat macam ni. Dia punya pusing dia hentak kaki, zam 3 kali. Terus dia tak sedar. Dia sedar isteri dia pegang, abang. Dia tengok Cina terpecah habis muka dia. Pecah semua muka dia. Dia tak apa berlaku. Dia tu saya tengok abang lawan. Abang lawan bukan abang, maksudnya bukan abang. Maksudnya saya tak pernah tengok abang lawan macam tu. Maksudnya dengan tangkasnya, lincahnya, tepis semua bagi penombok sorang-sorang tumbang. Dia kata, inilah kekuatan berlaku. Kekuatan berlaku pada murid ustaz. Ini peristiwa betul. Dan pada ustaz sendiri pun, ustaz pernah buat beberapa rawatan. Sewaktu dulu sebelum ustaz ngajar master, sebelum ustaz ngajar Grand Master dulu. Pernah ustaz guna. Buat rawatan nampak ini berat ni, aku ni berat ni macam ni. Ustaz baca macam mana? Ustaz hentak kaki 3 kali. Kita duduk sela tapi tak angkat kaki lah. Tapi orang tuan rumah tak nampak lah, kita hentak kaki. Tak perlu dah dong rumah kayu nanti dengar satu dah sampai cawan kat dapur goncang nanti. Kita hentak sikit 1 2 3. Lepas tu tuan teruskan rawatan. Insya-Allah tuan semua. Insya-Allah tu tak akan nampak perbezaannya. Perbezaan insya-Allah. Jadi ada soalan ke? Ya, semua ni. Tuan-tuan faham ke tak faham ni?
Kalau ada soalan, tanya dengan suara, guna suara. Guna suara, boleh tanya. Boleh? Okey, kita ada soalan, Ustaz teruskan. Okey, sekiranya anda nak buat rawatan, kalau anda nak amalan tak ada asma pokok, wirid pokok. Amalan guru ni, tak ada asma pokok, wirid pokok. Tapi bila anda nak buat rawatan, kena ada asma pokok dan kena ada wirid pokok. Kena ingat tu. Ingat untuk amalan tahap guru tidak ada asma pokok dan wirid pokok. Tetapi bila anda nak guna, nak rawat orang, nak buat rawatan kan ustaz dah ajar tahap tinggi kan, buat rawatan macam mana ada kan. Okey, nak buat pengasihan ke apa semua proses jauh ustaz dah bagi semua ilmu tu daripada anda baca daripada asma pokok sampai wirid pokok dan sama baca sampai habis. Tapi bila sebelum baca Ismul Khafi ni, anda baca apa tuan-tuan? Selawat kubra dulu. Baru terus baca Ismul Khafi. Ingat tu. Baca selawat kubra dulu daripada asma pokok, wirid pokok. Wirid pokok tu sebab ibadallah ari sunni ta'ala wa sunnah dah habis semua dah. Habis semua, maka tuan-tuan baca ada selawat kubra, baru tuan-tuan baca Ismul Khafi. Kalau itu terserah pada habis daripada Ismul Khafi, maka terserah pada tuan nak hentak kaki ke tak mau hentak kaki. Cuma ustaz pesan janganlah sikit-sikit benda-benda kecil-kecil pun hentak kaki. Nanti bukan apa, takut nanti hati anda berpindah kepada benda tu. Benda tu pula kita yakin pada benda tu pula. Tak mau macam tu, jangan gitu. Jangan panggil benda kalau kita nak jemput dia, nak panggil dia hanya kes yang berat-berat, yang besar-besar saja baru kita panggil. Berlaku dan nama ustaz pernah cerita kan? Pernah cerita juga. Ada ustaz, nama dia Wan apa dah? Allah lupa dah nama dia. Sebut Ustaz Wan. Di Pasir Putih yang dia ni pengamal Ismul Khafi tega, tapi dah amat cakap tahap tinggi je. Guru dia tak ambil. Dia pergi tu semua, dia sebelum dia keluar rumah dia hentak kaki dia. Dan kaki dia kata, ya Allah Tuhanku mintalah jagalah rumah aku ni. Dia hentak kaki. Hentak kaki dia pun keluar. Dia keluar. Tuan-tuan, dia balik rumah dia berselerak kena berselerak, kena orang masuk pecah rumah dia, berselerak. Tapi satu barang emas tak hilang, duit 1 sen pun tak hilang tu semua duit. Dia telefon ustaz. Dia panggil kawan kan, Rain. Rumah aku gini lah. Kenapa jadi gitu? Tak ada 1 sen tak hilang. Bagaimana kan kau amat Ismul Khafi, masa kau keluar rumah dia kau hentak kaki dah. Aku hentak kaki lah. Aku hentak kaki. Bila orang pencuri ni masuk waktu kau hentak kaki tu, muakal tadi ikut kau pergi sekolah. Tapi bila orang masuk dalam rumah kau, dia datang rumah. Dia balik ke rumah ni, dia duduk. Orang tu terkejut tengok kau punya muakal, terus pecut lagi. Itu je. Saya cerita. Terkejut dia tengok. Besar tinggi, lari. Itulah. Berlaku juga kali minggu depan, berlaku sekali lagi tu semua. Pencuri yang sama, pencuri yang sama, pergi dia tak puas hati sebab tak dapat barang. Pergi, ada juga syekh tu, maka larilah. Sampai sekarang tak ada apa-apa. Ini Ustaz beritahu. Okey, tuan-tuan itulah. Jadi kalau tuan-tuan nak buat rawatan, bolehlah guna insya-Allah. Okey, sebab ni khusus. Tapi kan saya tak suka macam ni, saya suka minumnya dia. Tak ada masalah. Tak perlu hentak kaki, anda baca aja macam biasa, tidak menjadi masalah. Okey? Okey, kalau berlaku peperangan, ni kita akhir zaman terus semua berlaku peperangan sama juga Ustaz kata, tuan-tuan semua. Okey, bila kita depan musuh kita baca asma pokok saja, kita hentak kaki. Tam 3 kali. Insya-Allah kita akan menang. Insya-Allah tuan akan lihat musuh-musuh akan lari berkeliaran, akan lari insya-Allah. Okey, amalan Ismul Khafi ni Ustaz amal tahun 74 gitu semua. Tahun 74 lagi. Dulu orang tak panggil Ismul Khafi ni. Dulu orang panggil Ism bi Khafi. Ism bi Khafi dia panggil Ismul. Ustaz hanya ubah saja Ismul Khafi. Ustaz ubah je. Dulu panggil Ism bi Khafi. Kalau sebut Ism bi Khafi zaman dulu 74, 73 dulu memang masyhur Ism bi Khafi. Sampai ada Ism bi Khafi memang kita kata kalau guru ni dia sanjunglah kalau Ustaz Aman tahun 74 lagi. Dan tuan semua, Ism bi Khafi ni kalau tuan-tuan baca tahap guru tuan semua, tuan-tuan tidur, badan tuan-tuan akan terangkat. Tak percaya tuan-tuan amal betul-betul. Badan tuan-tuan akan terangkat. Ni Ustaz dah alami dah tahun 74. Masa tu umur Ustaz 13 tahun. Ustaz tidur kat surau. Naik badan. Naik badan. Bila Ustaz, kenapa aku rasa gayat je. Ustaz tengok mangkuk, tingginya. Pum, jatuh balik. Tapi jatuh tak sakit lah. Jatuh sampai bawah dia landing. Soft landing. Lepas tu pejam mata tidur. Naik balik. Tengok, waktu tu orang tak ada kat rumah. Orang tak ada kat surau tu. Seorang-seorang. Ada. Jadi ni nak beritahu kelebihan Ismul Khafi tahap guru ni. InsyaAllah.
Jadi itu saja tuan semua. Kalau tuan-tuan buntu dalam apa-apa pekerjaan, contohlah buntu apa-apa, tuan-tuan baca isim, baca Qira'ah Kubra, baca isim khafi bi khafi, terus hentak kaki 3 kali. Insya-Allah. Ya. Kebuntuan anda akan hilang insya-Allah. Boleh? Itu Ustaz, itu sajalah Ustaz, tak adalah. Lepas itu saja untuk yang isim khafi. Kalau tuan-tuan tidak ada soalan ni, Ustaz lagi pada bonus lah. Kepada amalan bonus lah tuan-tuan semua. Kalau tak ada soalan nak tanya lah, kita boleh pada amalan bonus. Ni amalan bonus tuan-tuan semua. Sekejap, Ustaz nak buka buku. Rugi siapa tuan-tuan? Rugi siapa tak ambil isim khafi. Betul. Ustaz amal memang banyak tuan semua. Banyak kelebihan yang Ustaz dapat daripada isim khafi. Memang tuan semua. Tangan kita bisa tuan semua. Tanpa orang memang. Ustaz pernah satu ketika tuan semua. Ustaz tanpa satu perempuan. Pasal mulut dia lancang sangat. Ustaz dah buat ni, jangan. Dia marah pada Kak ni. Kalau bini kita kan, ada orang maki kita, orang maki bini kita. Allah Ta'ala. Kau jangan cakap gitu tu. Dia tua pada kau tu. Dia tua pada kau dah. Oh, boleh kau. Aku tampar kan Ustaz kata. Kali. Nak tampar-tamparlah. Kau jangan jam aku tampar. Tampar. Pum, Ustaz tampar. Tapi dah semua pada waktu tu Ustaz beritahu tak jadi apa-apa dah semua. Dia tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Nasib baik tu Ustaz risau dah. Pum tu Ustaz takut. Muntah. Pernah berlaku tahun 80 apa 82, 83, 84, 85. Tahun 85 tak silap tuan. Tahun 85. Pernah Ustaz tampar, pum, darah mancut. Darah mancut. Ni pasal apa? Pasal ada dalam isim khafi tu ada wa asamu safi jadi famarani habani wa khafani wa ata amri. Kawan Ustaz, dia kelebihan dia satu dan kelebihan dia Ustaz memang seronok dengan kawan, tapi orangnya ilmu lebih tua pada dia mati dah semua, dia mati. Masa tu Ustaz tak amal tahun 1974, Ustaz amal bersama dengan dia juga sama-sama. Tuan-tuan, tungkat Nabi Musa dia boleh keluar kat tangan dia, duduk macam ni tuan. Duduk macam ni. Dia tolak je. Tungkat keluar. Tungkat Nabi Musa. Pernah 20 orang lawan dia seorang. Dia guna tungkat ni, dia keluar. Dia keluarkan tungkat ni. Wa asa Musa fi jadi famarani habani wa khafani wa ata. Sebab tu isim khafi dia panggil juga ilmu tungkat Nabi Musa dia panggil. Dia boleh keluarkan. 20 orang serang dia ada keliling dia di Kuala Kerai Kelantan. Ni tahun 70 apa? Saya tengok 70-an. Dia keluarkan tungkat dia. Dia pegang tungkat dia pusing sekali habis semua terlengkup. Ni. Tapi malang dah semua. Ustaz kat nama dia Kamal. Di Kuala Kerai. Ayah dia tu tak silap ayah dia tu kawan pada kawan pada ayah Ustaz kenal. Memang dah so. Tapi dia dah mendengar sebab ilmu tu lebih tua pada dia. Orang ilmu tu lebih tua pada tuan, memang dia akan mati. Macam kawan Ustaz juga Kulung keluarga kerabat diraja, kerabat kan saudara Tengku yang dalam Long Yunus Kelantan. Mati awal juga, mati umur 21 tuan semua. Hebat juga tu. Okey. Jadi itu isim khafi lah. Sebab tu rugi kalau sesiapa tak ambil isim khafi kan bagi siapa tak ambil isim khafi memang rugi, tapi tuan-tuan beruntung. Ni Ustaz bagi, Ustaz harap tuan-tuan amal betul-betul dan tuan-tuan turunlah ajar orang dengan betul. Ajar dengan betul. Pastikan tuan-tuan amal dulu dan biar kita betul-betul mantap baru kita ajar orang. Jangan nak duk fikir Ustaz Syahrin cas aku 190. Jangan fikir tentang duit dah. Jangan fikir tentang duit. Fikir tuan-tuan amal betul-betul. Macam Ustaz amal betul-betul. Dan Ustaz boleh cerita boleh. Kalau tuan tak amal dan tuan-tuan tak amal dan tuan-tuan tak dapat pengalaman tentang ni, macam mana tuan-tuan nak cerita pada murid? Kadang-kadang anak murid terlebih dari kita. Abang, saya dapat gini-gini ni. Kita berganggu kepala. Macam mana kena jawab? Itu payah. Sebab tu dalam apa-apa pun kita amal, baru kita turun pada orang. Kalau tuan-tuan rasa tak mau turun, tuan-tuan tak rasa tak mau amal, jangan ajar orang. Jangan ajar orang. Takut nanti orang amal dia berlaku satu perkara, dia nak rujuk pada kita, kita tak tahu. Rujuk pada Ustaz Syahrin lah. Mana boleh gitu. Awak guru kan? Bila awak tak faham, awak kena rujuk. Jangan suruh anak murid rujuk pada Ustaz Syahrin. Awak kena rujuk pada saya, pada Ustaz. Jangan agak telefon. Ramai yang macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Saya nama Hisham. Saya ni anak murid pada sini ni. Dia ni master Ustaz. Alamak. Kenapa tak tanya? Dia tanya Ustaz. Dia suruh tanya Ustaz. Gini, suruh dia tanya saya. Suruh dia tanya Ustaz.
Awak ni murid dia, awak kena hormat dia, tak boleh tanya ustaz. Awak kena tanya dia, biar dia tanya ustaz. Baru betul, baru ada protokol betul. Baru dia anak murid hormat kita. Ni sikit-sikit telefon Ustaz Syahrin, anak murid takkan hormat kita lah. Kita kata Islam Wafi, kita Islam Wafi, gini lah, tanya Ustaz Syahrin lah, tanya Ustaz Syahrin. Anak murid takkan hormat kita, apa jadi guru, apa macam tu. Aku soal pun tak ada jawab. Jangan macam tu dah. Jadi kalau boleh amal betul, biar kita rasa betul-betul. Biar kita rasa betul-betul, insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak test, tuan-tuan amal betul-betul, tuan-tuan hentak kaki, duduk aja. Duduk dalam bilik ni, tuan-tuan duduk dalam bilik seorang-seorang, di bilik seorang-seorang, janganlah takut, jangan cabut. Jangan, tak ada apa-apa pun, dia ni muakal. Dia sebut muakal semua, bila muakal sebut muakal ni, dia wali dah semua. Duduk dalam bilik, tuan-tuan buat amal, tuan-tuan hentak kaki. Tak pejam mata, tunggu je. Tunggu je. Ustaz tak cakap apa-apalah. Tuan tunggu je. Janganlah lari. Duduklah. Relax lah. Jangan lari. Jangan cabut lagi. Cabut lagi tak ada. Dia tak akan datang lah. Tuan tak cabut lagi. Dia tak akan datang sampai bila. Forever tak akan datang. Dia tak akan bantu. Dia tengok dia jauh. Dia tengok jauh. Jangan lagi. InsyaAllah. Lama tu macam lari tercabut pintu-pintu lagi. Okey? Okey, ni asyraf. Ni merupakan bonus. Bonus Ustaz bagi pada tuan-tuan semua. Bonus ni Ustaz terima daripada Ustaz terima pada tahun 2011. 2011 bersama dengan 2 Rabiul Akhir sempena sambutan Maulidin Rasul di Pondok Bukit Jong, Kuala Terengganu. Ustaz terima ijazah daripada Profesor Dr. Muhammad Fadil Jailani Al-Hasani. Mutarjim dia adalah yang menterjemah dia dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu ialah ada Syekh Rahimuddin. Tuan-tuan kenal, mungkin tuan-tuan kenal Syekh Rahimuddin, sekarang terkenal Syekh Rahimuddin, terkenal di Malaysia ni, Syekh Rahimuddin. Jadi dari tuan-tuan semua ada dia panggil Hizbul Isyraq, dan Ustaz Amal ni amalan dia tuan-tuan kena baca dia selepas subuh. Selepas subuh tuan-tuan kena baca dia. Sekali je, tak perlu banyak, sekali je. Tak perlu banyak. Okey, kena ada 40 hari, 40 hari tak ada 40 hari tu. Baca saja, baca dah. Okey. Ustaz baca, tuan-tuan semak Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Asyraqa nurullah wa zahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafaza hukmullah amantu billah wasta'antu billah wa tawakkaltu 'ala Allah ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tahassantu fi ni dia ada isim berkafilah ni. Tahassantu bi khafiyyi lutfillah bi lutfi sunillah bi jamili satrillah. Okey, next. Okey. Wa bi azimi zikrillah wa bi quwwati sultanillah dakhaltu fi kanafillah wa astajartu bi Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Tabarra'tu min hawli wa quwwati wasta'antu bi hawlillahi wa quwwatihi. Okay, next. Okey. Wasturni pasal Ustaz tengok Ustaz diam tu, Ustaz tengok ada sama tak ada dalam buku ni. Okey. Allahumma asturni wahfazni fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa waladi wa ashabi wa ahbabi bi sadrikal ladzi satarta bihi zatak fala ainun tarak wala yadun tasilu ilaik ya arhamar rahimin. Uhjubni anil qaumiz zalimin. Ulang 3 kali. Uhjubni anil qaumiz zalimin. Uhjubni anil qaumiz zalimin bi qudratika ya qawi ya matin ya arhamar rahimin bika nasta'in. Okay, next. Allahumma ya sabiqal faut ya sami'as saut wa ya kasiyal izama lahman ba'dal maut aghithni wa ajirni min khizyid dunya wa azabil akhirah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kita ulang 3 kali. Allahumma ya sabiqal faut ya sami'as saut wa ya kasiyal izama lahman ba'dal maut aghithni wa ajirni min khizyid dunya wa azabil akhirah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ya sabiqal faut ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, next.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Okey, itu saja tuan-tuan. Baca sekali saja sehari selepas subuh ataupun sebelum matahari naik. Okey, kalau boleh tuan-tuan baca. Sekejap dah tuan semua, sekejap saja. Tuan-tuan amal, tuan-tuan rasalah sendiri akan kelebihan dia. Ustaz nak ceritalah kelebihan. Tuan-tuan baca sendiri insya-Allah. Okey, sekarang ada soalan ni, mungkin ada soalan. Okey, muakkal ni ada nama dia tak Ustaz? Syekh apa? Okey, yang ni Ustaz tak boleh beritahu lah tuan semua. Tak boleh. Bila tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan tanya. Tuan-tuan jumpa dia, tuan tanya. Okey. Tuan-tuan jumpa dia, tuan tanya. Okey. Berapa lama amal baru boleh buat rawatan Ustaz? Dah boleh buat rawatan dah. Bila tuan-tuan dah tahap tinggi, dah boleh buat rawatan dah. Okey. Dah boleh buat rawatan dah. Tuan-tuan dah tahap tinggi ni, tuan-tuan dah boleh buat rawatan dah. Bila dah amal dah awal, Ustaz kalau ada bagi kan nak buat rawatan boleh. Okey, cuma Ustaz nak bagi tips sikit kalau tuan-tuan nak buat rawatan sebagaimana Ustaz buat rawatan menggunakan Ismu Khafi ni. Okey. Apa-apa kes tuan semua, apa-apa kes. Okey, kalau kes ringan tuan-tuan baca asma pokok, kemudian asma pokok tuan-tuan biasalah satu nafas kan. Tuan-tuan baca wirid pokok, kalau kes kecil tuan-tuan baca pendek-pendek, tuan baca ringkas-ringkas, maksudnya 7 kali saja. Okey, Ismu Khafi tuan-tuan baca Salat Kubra tuan-tuan baca sekali, Ismu Khafi tuan-tuan baca sekali. Cuma sampai kat Asma Musa tu kena ulang lah. Okey. Kalau kes tu berat, contoh kena santau sampai muntah darah, nak tidur malam tak boleh, gatal, ganggu rumah kita, maka yang tu tuan-tuan kena baca tahap maksimum. Maksudnya asma pokok baca macam biasa, lepas tu wirid pokok kena baca 41 semua ada habis. Contoh sampai ke Allah semua dah habis dah, semua baca 41, maka kemudian baca selawat kubra baca sekali, Isim bil Khafi pun baca sekali saja. Cuma asma pokok wirid pokok tadi tu, ayat tuan-tuan kena baca dalam jumlah yang besar. Itulah kalau tuan-tuan nak buat rawatan lah. Ustaz pernah buat rawatan semua. Okey, satu kawan ustaz ni dia orang kerja JKR di Kelantan, kawan baik sangatlah. Isteri dia pun sama juga tuan semua. Isteri dia pun sakit apa semua, ustaz pergi rumah dia. Masa tu ustaz tak ada lagi amalan-amalan lain, semua ustaz gunakan ustaz meja bahagian Ismu Khafi je. Jadi ustaz guna Ismu Khafi, ustaz baca tahap besarlah, 41 semua. Ustaz baca asma pokok, kemudian suruh baca wirid pokok, ustaz baca 41 semua. Okey. Lepas baca Isim bil Khafi tu, terus untak kaki 3 kali. Dam 3 kali semua. Muntah. Yang lelaki tu. Dia tak tahu ustaz hentak kaki. Ustaz hentak kaki perlahan. Hentak apa guna tumit perlahan. Tap. Terus dia muntah dulu. Isteri dia muntah kat dapur, dia muntah kat depan ustaz. Ambil berdiri, muntah. Ini kekuatan Ismu Khafi dan semua. Kekuatan. Kalau anda grandmaster lebih tinggi, lebih kuat lagi lah, lebih mantap lagi sebab ada kunci. Jadi kalau bagi master dan grandmaster, anda baca kunci dulu, baru baca asma pokok, baru baca wirid pokok, utamakan itu dulu kalau master. Okay? Boleh kalau macam dah tanya ni, boleh ke buat rawatan? Boleh. Daripada anda sebenarnya rawatan ni asas dah boleh dah. Cuma ustaz tak beritahulah. Jadi beritahu tinggi tu dah boleh dah. Tinggi tu pun dah boleh dah insya-Allah. Jadi kalau besok kalau tuan-tuan nak turun kepada anak murid, nak ajar anak murid, bagi dia asas dulu. Bagi dia mahir dengan asas dulu. Biar dia hafal Isim Khafi tu, jumpa kita. Bang, saya nak ambil tahap tinggi bang. Okey, kau baca dulu Isim Khafi, dengar. Kita dengar dia baca betul, biar betul dulu, dan pasti kita baca betul juga lah semua. Dari segi makhrajnya, dari segi tajwidnya betul, kita dengar dia baca betul. Okey, baru kita teskaf lagi kita lah sama ada nak bagi ijazah ijazah tak tinggi ataupun tunggu kau baca betul dulu baru jumpa boleh. Boleh teskaf dah tuan semua. Okey, Isim bil Khafi ingat tahap tinggi ada silat kan, tuan-tuan boleh buat silat, tuan-tuan boleh pecahkan benda dengan betul. Semua tu tuan-tuan kena test semua tu. Nak jadi guru kena test semua tu. Nak bagi kita besok nanti kita bagi tahap tinggi anak kita, anak murid kita pecah, bagi pecah, kita Pak Guru boleh tolong tunjuk ke? Anak murid kita dah patah dah, kita tak patah lagi. Kena tunjuk. Kalau tidak jangan bagi yang tu. Part tu jangan, bahagian tu jangan bagi. Yang patah-patah tu jangan bagi. Kalau boleh, jangan bagi, skip. Nanti anak murid aku uji aku ni, dia suruh aku patah, lidi pun tak patah, apatah lagi papan. Kalau bahagian tu kalau tuan-tuan tak mau, tak tepi. Tak apa, tak salah. Tak bagi. Tuan-tuan tak bagi tak salah.
Okay, nak pecah-pecah bagi pecah besi ke apa, patah besi kan dan tahap tinggi tak ustaz ada bagi kan. Yang tu tak tepi-tepi. Jangan bagi. Kalau tuan rasa tak mahu tu dah. Tak usah bagi insya-Allah. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan? Okey, jika untuk pengasihan pelarisan boleh hentak kaki. Tosahlah. Jika pelarisan untuk kaki tosahlah. Ustaz beritahu kalau kes yang besar-besar, kes yang besar-besar. Kes yang besar-besar ni kalau contoh kenapalah kedai tak laris angin langsung tak tahu orang ni. Hantar kaki lah. Ustaz pernah pergi ke kedai satu kedai. Satu kedai tu dah 3 bulan kosong tak ada orang datang. Kosong tak ada orang datang. Ustaz pergi. Yang tu Ustaz pergi. Ustaz buat dalam bilik, Ustaz sembahyang hajat, Ustaz baca Isim Kafi, Ustaz baca mula-mula Ustaz baca Rezeki Agung Kubra dulu. Ustaz baca Rezeki Agung Kubra, lepas baca Rezeki Agung Kubra Ustaz baca Isim Kafi. Lama memang 1 jam lebih. Ustaz baca Isim Kafi pula Ustaz baca yang 41 Ustaz baca habis semua. Ustaz baca habis semua. Last sekali Ustaz kena hentak kaki. Dam ya Allah. Kita bukan wahai Syekh tak. Ya Allah Tuhanku aku. Kita hentak kaki, janganlah wahai Syekh, janganlah macam tu. Tak dam hentak kaki. Ya Allah Tuhanku aku mohon padamu ya Allah. Lariskan perniagaan ni. Aku mohon padamu ya Allah dah. Aku mohon padamu Allah. Mintalah besok orang ramai. Jadi Syekh tu dengar, maka besok dia akan panggil orang, dia akan lambat. Seminggu tu bukan berlaku. Ustaz ni dia tak berlaku segera tuan semua. Seminggu kemudian barulah orang datang. Orang datang kedai dia. Alhamdulillah sekarang ni dia dah meninggal. Tuan kedai dah meninggal. Dia adik pada kawan ustaz. Satu kelas dengan ustaz. Jadi itulah dia beritahu macam inilah. Tapi kalau kes sikit-sikit nak buat sikit-sikit tak payahlah. Orang tu tak ada jodoh, janganlah. Tak ada jodoh kita tak kaki tak payahlah tuan semua. Jangan beritahu kalau kes yang berat-berat jangan guna benda kecil-kecil kita nak guna. Jangan tuan semua. Jangan insya-Allah. Boleh ada apa-apa lagi? Soalan? Okey. 10 suku dah 1 jam. 1 jam. Okey. Tak apa kalau tuan-tuan ada soalan, kita boleh jumpa dalam Telegram kan. Mungkin tuan-tuan nak tanya malu. Okey. Atau boleh call ustaz, atau boleh datang rumah ustaz. Ustaz nak betul bacaan Isim Biografi lagi. Tak ni tak ada satu orang pun datang jumpa ustaz nak betulkan Isim Biografi. Tak apa kan. Kalau ada datang insya-Allah. Okay. Kalau datang kat rumah ustaz, ada benda-benda lain lagi ustaz nak bagi. Kalau datang rumah ustaz, nak datang rumah ustaz, bawa lah gol bisai sikit. Bawa gol bisai sikit. Okay. Ada lagi. Ada Isim Kafi ada lagi tuan ustaz nak bagi. Ustaz sorok je. Saja ustaz sorok je. Tak bagi lagi ni. Tak bagi. Nak tengok ni. Nak tengok tuan-tuan ni. Sungguh-sungguh tak ni. Datang rumah. InsyaAllah ada ustaz akan bagi. Lebih sikit. Siapa datang rumah ustaz? InsyaAllah dah paling. Ada lagi. Bukan ustaz nak sorok. Ustaz nak tengok siapa yang bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh. Ada lagi. Ada sikit lagi dalam bahagian Isim Kafi tu ada amalan yang tuan-tuan kena buat. Tak apa ustaz tak bagi yang ni. Tak apa tak ada masalah. Tidak menjejas. Cuma yang ini ustaz nak bagilah pada orang yang nampak bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ustaz akan bagi. Datang rumah ustaz ke? Anda ustaz datang rumah ustaz lah. Datang rumah ustaz kita datang kenapa? Nak tengok nak berbetulkan bacaan Isim Biografi. Bila ustaz dengar betul, okey ustaz akan bagi dia. Ustaz bilang, khas untuk Isim Biografi kan ustaz akan bagi dia. Nak dengar bacaan betul tak betul. Okey betul. Okey dah betul. Ustaz akan bagi. Ada hadiah. Isim Biografi juga ada semua. Tapi dalam Isim Biografi tu ada tempat tertentu yang kita kena ada pergerakan insya-Allah. Okey, bukan ustaz kedekut bukan. Nak tengok kesungguhan anda. Guru zaman itu macam dulu juga, macam guru ustaz juga semua. Guru ustaz, Ren, malam ni mari rumah Ustaz habis kerja pukul 4.30 habis, pukul 5 dah balik rumah. Mari rumah ada Abah nak amalan sikit ni. Ustaz pergi sampai rumah dia, sampai dekat maghrib. Alih lembu dia dulu, apa semua, ikat lembu, cukup rumput, bersih surau dia, bersih surau dia apa semua. Dia, malam tu lepas sembahyang isyak apa semua, tak panggil lagi. Dia berubah orang penuh kat rumah, penuh orang kat rumah. Penuh dah semua. Allahu Akbar. Kita duduk jauh ngantuk dia. Besok aku nak kerja ni. Allah dia ngantuk ni. Pukul 2 pagi baru dia keluar. Dia panggil. Ren, mai sini Ren, kan mai sini. Okey, pakai anda. Kita nak belajar ni kita kena tutup ni. Tutup guna kain putih tutup. Tutup apa nak bagi khusyuk amalan tu. Okey, dia bagi amalan ni, Ren buat ni. Dapat nampak kesungguhan kita. Dia nampak kesungguhan jauh daripada Terengganu datang ke Besut dan datang ke Semerak tu Kelantan, sebab Putih Kelantan datang. Nampak kesungguhan kita, dia bagi sebab tu. Dalam ramai-ramai nama kita ustaz yang dapat lebih dah semua. Ustaz yang dapat lebih daripada dia. Sekarang ni tak tahulah.
Sampai lama ustaz pun tak balik kan, PKP apa semua lama tak balik, tak jumpa dia. Tapi nak beritahu dan banyak-banyak ustaz dapat lebih banyak sikit daripada itu. Sebab apa? Dia tengok kesungguhan kita. Orang yang dekat-dekat semua, dekat tak ada pengorbanan semua, sebab dekat, sebab jauh ada pengorbanan. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tanda untuk ilmu ni ustaz lama ni, sempadan kita akan buka, sempadan kita buka, insya-Allah ustaz akan ziarah guru ustaz di Indonesia tu. Guru ustaz yang ustaz beritahu hebat tu. Orang muda lagi. Ini insya-Allah. Kita nak semua ni. Kalau tuan-tuan nak dapat yang apa, yang hadiah tu, datang rumah insya-Allah. Tapi kena telefon dulu, takut ustaz kadang ustaz bergerak tu semua. Ustaz bergerak apa hari ni macam besok ustaz full, memang full. Ada orang cerah nak ambil ustaz ubat macam-macam tu semua. Kalau hari Jumaat tu, hari Jumaat pagi ustaz tak terima tetamu kan. Sebab hari Jumaat pagi petang boleh ustaz terima. Hari Sabtu ustaz tahulah ustaz ngajar. Lepas tu kalau nak jumpa ustaz boleh petang lah. Petang pukul 5, 4, 5. Malam ustaz tak jumpa. Malam ustaz tak jumpa orang, insya-Allah. Hari Ahad tu pagi, minggu kedua ada, minggu pertama minggu kedua ada pengajian kitab. Nak jumpa ustaz lepas Zuhur lah, boleh jumpa ustaz insya-Allah. Itu ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada soalan, insya-Allah kita jumpa dalam grup. Okey, tuan-tuan boleh tanya insya-Allah. Ustaz boleh jawab insya-Allah. Dan guru ni ustaz akan ambil perhatian sikitlah. Dan insya-Allah tuan-tuan semua, insya-Allah. Ada kata ada soalan, ustaz nak berhentilah insya-Allah. Ustaz nak bagi ijazah lah. Okey. Okay, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ustaz ijazahkan pada anda ismu khafi tahap guru, dan anda amal dengan baik, gunalah ilmu untuk kebaikan, dan anda nak turunkan ilmu tu, turunlah kepada orang yang anda fikir dia layak. Jangan pakai belasah semua kan. Jangan pakai belasah semua bagi nanti dia salah guna. Satu, yang kedua, isim bi khafi ni ilmu dah berat dah semua. Ilmu dah berat. Takut nanti tuan semua takut jadi isim orang tu. Takut jadi isim, gila isim. Gila. Kena tengok pula latar belakang dia. Orang kita nak bagi ni, kalau dia penanggal dadah, tolak terus. Oh, saya dah berubah, tolak terus. Jangan itu. Nak bagi ayat biasa-biasa, bagi baca latih. Kalau ustaz anak murid ustaz, kita tengok dia bagi tanya ustaz masalah ni, ustaz kata tengok tak boleh ni. Ustaz bagi ayat latih. Okey, bagi latih 1000. Tengok macam mana. Bagi latih 1000. Tak perlu. Jangan isim biografi ni ilmu berat. Isim biografi, hizib bahar, ilmu berat ni. Ilmu kalimah, semua ilmu berat-berat dah semua. Setengah merah, semua ilmu berat-berat. Kalau tuan-tuan bagi salah bagi tu semua, takut nanti gila orang. Nyanyi tuan-tuan semua, nyanyilah. Tuan-tuan kena tanggungjawab tu, tanggungjawab. Okey. Kalau boleh pilih orang nak bagi. Anak-anak kita pun, walaupun anak kita, macam ustaz, anak ustaz, seorang pun tak ada seorang pun memiliki ilmu daripada ustaz. Ada 6 orang anak, seorang pun tak ada. Seorang, semua ilmu ustaz jatuh pada anak murid ustaz semua. Tuan-tuan lah jadi pewaris. Besok tuan-tuan akan turun ke ilmu. Tambah katakan kalau master. Ini pada 19 dan 20 ni Al-Hikmah di Kalumpang. Al-Hikmah. Kalau tuan-tuan pergi, ada bonus-bonus di samping bonus ustaz cerita tu, ada lagi bonus-bonus ustaz akan bagi pada anda yang pergi ke Kalumpang. Dan yang mana Grand Master ke Master tu, ada bonus-bonus yang ustaz akan bagi ilmu-ilmu yang mana yang lebih-lebih ustaz akan bagi kepada yang hanya hadir di camp Kalumpang. Datang rumah pun ustaz tak bagi. Datang rumah contoh ustaz, saya tak dapat camp, saya datang rumah ustaz minta ni, ustaz tak bagi. Sebab tu ustaz tak beritahu ilmu apa ustaz akan bagi pada master dan grand master pada di Kalumpang pada master pergi 18. Orang biar apa? Kalau anak murid ustaz biasa yang ambil al-hikmah dia pergi 19-20. Master pergi 18 bulan awal satu hari. Sebab ustaz nak ambil master untuk bersama master untuk cerita untuk bagi ijazah tentang dia insya-Allah. Okey, insya-Allah itu saja tuan semua dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ijazahkan pada anak ismu khafi tahap tinggi, turunlah ilmunya untuk kebaikan dan ajarlah pada murid kita dengan kebaikan dan guna ilmu untuk kebaikan juga insya-Allah. Okey, ajas tukum. Okey, qabil tu insya-Allah. Ustaz minta ampun dan maaf lebih kurang tuan semua. Jadi siapa datang rumah dapat hadiah dari ustaz. Hadiah dalam isim khafi tadi ada lagi ustaz akan bagi tuan semua insya-Allah. Datang rumah. Bawa lah 2 pisang 2 keping, kita makan 1 keping seorang, tak apalah. 2 pisang 1 keping seorang insya-Allah. Itu saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adala ma Rasulullah.
يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وصلى الله والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.